Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus. Kita berjumpa semula pada hari yang ke-6 untuk kita sama-sama belajar dari buku Kolose bab yang kedua. Hari ini kita akan melihat ayat 20 hingga 23. Mungkin adalah elok kita juga melihat sebenarnya sepanjang 5 hari yang lepas kita telah pun belajar dari Kolose bab 2 ayat 6 hingga 7. Kita belajar bagaimana kita berakar di dalam Kristus. Seterusnya pada hari kedua kita juga belajar untuk ayat 8 hingga 10 macam mana kepenuhan di dalam Yesus, ya. Dan pada hari yang ketiga ayat 11 hingga 15 yaitu mengisahkan tentang kemenangan yang telah kita perolehi dalam Yesus. Pada hari yang keempat ayat 16 hingga 17 kita belajar kesamarataan di dalam Yesus, bahawa tiada orang yang mempunyai kelebihan, kita semua adalah sama di dalam Yesus. Semalam kita juga telah belajar bahawa segala yang kita lakukan harus bertunjangkan dalam Yesus, sebab kita adalah sebahagian daripada tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala kita. Hari ini kita akan teruskan dengan sesi yang terakhir, yaitu di dalam ayat 20 hingga 23. Ya, untuk itu saya ingin bacakan ayat bersama-sama dengan kita. Kamu sudah mati bersama-sama Kristus dan sudah dibebaskan daripada roh-roh yang menguasai alam semesta. Tetapi mengapakah kamu hidup seperti orang yang masih dikuasai dunia ini? Mengapakah kamu menurut peraturan seperti berikut? Jangan jamah ini, jangan kejap ini, jangan sentuh itu. Semua itu tidak berguna lagi. Sebaik sahaja dipatuhi, semua ini hanya peraturan dan ajaran manusia. Memang peraturan-peraturan ini kelihatannya bijaksana, dengan desakan supaya orang menyembah malaikat, menyeksa diri dan berpura-pura merendahkan diri. Tetapi semua peraturan ini tidak berguna untuk mengendalikan nafsu manusia. Saudara-saudari, ada seorang gadis telah pergi ke sebuah gereja yang baru. Dia telah pindah ke satu bandar yang baru, maka dia telah mengikuti kebaktian di sebuah gereja. Apabila dia masuk mendengar kubahan daripada seorang pastor di gereja baru ini, bahawa pastor itu mengajar sebagai seorang Kristian kita harus sentiasa memberi. Kita harus memberi dengan bebas. Kita harus memberi secara sukacita. Kita harus memberi secara sukarela. Gadis ini sangat terkagum mendengar kubahan seperti ini. Sebab sebelum ini dia menghadiri sebuah gereja di mana gerejanya telah menetapkan bahawa setiap minggu anda harus memberi berapakah bilangan wang yang anda miliki dan sebagainya. Dan gereja yang terlebih dahulunya bahawa juga menetapkan banyak peraturan untuk semua jemaahnya, untuk dipatuhi oleh jemaahnya. Jadi apabila dia mendengar bahawa kita boleh memberi dengan sukacita, dengan sukarela, bukan dengan cara paksaan, tetapi memberi dengan secara bebas, tetapi berasaskan ajaran Alkitab, maka dia rasa inilah yang ajaran Tuhan sebenar yang dia harus lakukan. Saudara-saudari, di dalam ayat 20 hingga 23 yang telah kita sama-sama baca sebentar tadi, sebenarnya Paulus dia menegur tentang intipati ajaran, yaitu golongan legalisme ini, bahawa mereka yang mengikut peraturan, bahawa mereka ni harus mengikut semua apa yang telah ditetapkan dalam adat ataupun peraturan pada masa itu. Tetapi apa yang telah ditegur oleh Paulus di sini ialah, jika kamu telah mati bersama Kristus daripada ajaran asas dunia ini, mengapakah kamu berkelakuan seolah-olah kamu hidup berpandukan kebiasaan dunia dengan mematuhi peraturan-peraturannya, yaitu jangan sentuh, jangan kejap, jangan pegang.
Kesemua ini merupakan perintah dan doktrin manusia. Saudara-saudari, jangan sentuh, jangan kejap, jangan pegang. Sebenarnya ini bukan rujuk kepada jangan sentuh manusia, jangan kejap makanan, ataupun jangan pegang apa-apa bentuk makanan yang tidak boleh dipegang. Tapi sebenarnya jangan di sini, jangan. Dia juga rujuk kepada jangan dari segi seksual. Okay? Dia juga menghalang manusia untuk mengadakan hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu. Maka di sini sebenarnya huraian tentang ini sebenarnya adalah satu huraian tentang peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan di dalam gereja pada masa itu. Hal ini memang kelihatan sangat agama, ya, yang dipaksa untuk semua jemaahnya lakukan, yaitu dia akan memaksa orang-orang jemaah ke satu keadaan bahawa mereka akan menjadi mempunyai kerendahan hati yang palsu, dan mereka akan mengabaikan tubuh mereka ini, dan bagi mereka adalah tidak gunanya kita melawan segala keinginan daging ini. Saudara-saudari, perkara jangan ini dia lebih menekankan perkara yang kita tidak boleh lakukan daripada apa yang harus kita lakukan. Kristian adalah satu agama yang banyak menekankan tentang moral manusia. Dia sememangnya mempunyai sembadan moral yang sangat jelas. Tetapi pada asasnya Christianity dia adalah satu ajaran, bukan ke arah menetapkan berbagai peraturan untuk kita patuhi. Dia menyediakan satu garis panduan untuk kita hidup di dalam Yesus. Saudara-saudari, di sini dia juga memberikan kita satu lagi pegangan yang penting, yaitu Anda mati bersama Kristus daripada prinsip asas dunia ini. Mengingati adalah kunci untuk hidup di atas legalisme ini, di mana identiti kita dalam Kristus kita mesti sentiasa ingat. Identiti kita di dalam Kristus diperolehi kerana kematian Yesus dan juga kebangkitannya. Jadi dia harus menjadi asas kehidupan orang Kristen, bukannya dengan cara kita memelihara berbagai hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama maupun mematuhi berbagai peraturan yang ditentukan oleh manusia. Dan menurut perintah dan doktrin manusia ini sebenarnya adalah satu ajaran yang sangat-sangat ketara di dalam mereka ataupun mereka golongan legalisme ini, di mana doktrin manusia ini dia boleh dinaik taraf sehingga dia sama taraf dengan perintah Tuhan sendiri. Saudara-saudari, perkara ini sebenarnya memberikan peringatan kepada kita semua bahawa segala doktrin manusia ini sebenarnya dia mengganggu, dia sebenarnya akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Sebenarnya tiada doktrin manusia yang boleh menggantikan Yesus sendiri. Dan kita memang tahu orang yang mencari doktrin manusia ini memang golongan yang bijaksana, ya. Tetapi kebijaksanaan ini tidak ada nilai untuk melawan nafsu. Legalisme ini tidak dapat melawan nafsu manusia. Ianya hanya dapat memberi makanan kepada nafsu manusia itu sendiri. Kerana dianya akan membawa kepada kesombongan rohani pribadi seseorang itu. Banyak agama mengajar manusia untuk mencari Tuhan. Cuba sedaya upaya untuk mematuhi
senarai peraturan yang ada dalam agama yang ditetapkan. Tetapi Christianity adalah ajaran tentang Tuhan menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk menjangkau manusia melalui Kristus. Saudara-saudari, hidup manusia hanya akan menjadi Kristus apabila kita mengaku Yesus yang telah mati untuk kita di atas kayu salib. Dan kita perlu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menebus segala dosa manusia. Dan sekarang kita semua telah dikuduskan. Kekudusan manusia hanya boleh dijumpai menerusi pengkudusan yang telah dilakukan oleh Yesus menerusi darahnya yang mengalir di atas kayu salib. Saudara-saudari, saya doakan sama-sama kita menjadi orang yang mengejar kekudusan di dalam Yesus, bukan menjadi orang yang mengejar-kejar kebaikan yang kita boleh capai menerusi peraturan-peraturan duniawi ini, doktrin-doktrin yang telah diatur oleh manusia. Saudara-saudari, kekudusan hanya boleh dijumpai menerusi Yesus Kristus, menerusi pengampunan yang dia telah lakukan di atas kayu salib. Hari ini, tiada seorang pun boleh berkata saya menjadi orang kudus tanpa menerusi Yesus. Saudara-saudari, saya doakan bahwa kekudusan menjadi perkara yang kita utamakan supaya kita tidak terjerumus ataupun kita tidak lagi diikat oleh dosa. Hiduplah dalam kekudusan. Saudara-saudari, kita telah tamat siri dalam Kolose bab yang kedua ini, di mana saya betul-betul berharap kita akan terus bertumbuh di dalam Yesus, dan saya percaya Tuhan Yesus akan sangat gembira melihat anak-anaknya hidup di dalam kekudusan. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah segala kelemahan dosa saya, sebab saya selalu tidak hidup di dalam kekudusan. Tuhan, ingatkan saya sekali lagi pada hari ini, supaya saya jangan mengejar doktrin manusia, supaya saya tidak mengejar perkara duniawi, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Melainkan Tuhan, berilah saya kerinduan untuk terus tetap hidup di dalam Yesus, kerana hanya Yesus yang boleh memberi saya kekudusan. Sebab hanya Yesus, Engkau Tuhan yang kudus, yang boleh mengkuduskan saya daripada segala dosa-dosa duniawi ini. Terima kasih Yesus atas perbuatanmu, dan biarlah saya terus membuat penetapan untuk hidup dalam kekudusan menerusi Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya telah berdoa dan ucap syukur. Amin.